Pada hari ini kita akan menemu bual salah seorang ikon UMT yang berbahagia, Prof. Dr. Yazid Saman, Muhammad Saman, yang merupakan pengarah Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah, yang juga merupakan salah seorang pengurusi program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim bagi Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bolehkah yang berbahagia Prof menceritakan secara ringkas latar belakang peribadi Prof? Alhamdulillah, saya berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pendidikan awal saya bermula di Kuala Pilah, Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3. Kemudiannya saya berpindah ke Sabak Bernam. Dari Sabak Bernam, selepas tingkatan 3, saya masuk Malay College selama 2 tahun. Selepas Malay College, selepas MCE masa tu, saya mengikuti program A-Level di England, di Oxford College of Further Education di England. Selepas itu saya telah mengikuti program Bachelor Science Computer di Essex University. Selepas itu, selepas tamat pengajian tu, saya telah mengikuti program Masters di UTM. Ketika itu di Jalan Semarak. Dan pendidikan terakhir saya ialah dalam bidang PhD dalam Sains Komputer di Loughborough University di England tahun 90 ke 93. Itu latar belakang pendidikan saya. Okey. Berdasarkan kepada pengalaman yang berbahagia Prof dalam bidang sains komputer, apakah cabaran yang dihadapi oleh Prof dalam menjadikan bidang ini sebagai salah satu bidang yang diminati oleh pelajar? Apa yang menarik dalam bidang sains komputer ialah komputer adalah satu bidang baru. Ketika saya memulakan eksplorasi saya tahun 1976 dulu, ia adalah satu teknologi yang baru. Jadi kalau ia satu teknologi yang baru, dia memerlukan ilmu yang baru. Jadi ini salah satu cabaran yang diperlukan, yang perlu dihadapi. Ilmunya ialah bagaimana kita membangunkan komputer dan kita membina atur cara untuk komputer. Dan juga sekarang ini kita perlu melihat ke hadapan pula bagaimana komputer boleh membantu kehidupan kita seharian. Dijangkakan dalam masa 20-30 tahun akan datang, komputer akan menjadi intipati dalam segala skop kehidupan kita. Itu cabaran yang kita akan hadapi sebenarnya. Okey Prof, kalau kita tengok sekarang teknologi begitu bergerak, begitu pantas, dan soalan saya, apakah prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh para pelajar yang mengambil jurusan ini mengikut perkembangan keperluan industri ICT di Malaysia pada masa kini? Ya. Saya rasa ilmu dalam komputer adalah satu ilmu yang sangat-sangat diperlukan masa kini dan masa akan datang. Dan kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, tak ramai yang ada smartphone, right? Tapi sekarang ni rata-rata di universiti kebanyakan pelajar telah mempunyai smartphone. Itu salah satu. Mobile phone, tablet, right? Dan yang akan datangnya kita akan melihat lagi gadget-gadget yang baru ni. Google ada Google Google macam mata tu, Google. Jadi itu salah satu. Dan yang kita akan lihat nanti ialah peranan internet dalam kehidupan harian kita. Sekarang ni semua orang telah pandai menggunakan Facebook, Twitter, right? Itu belum lagi menggunakan email, right? Jadi yang akan datang, komunikasi kita antara satu dengan lain lebih banyak menggunakan komputer dari kita bersemuka begini. Itu pandangan saya. Okey Prof, daripada penerangan Prof tadi, saya ada berkait dengan soalan yang saya akan ajukan pada Prof lah. Media sosial memainkan peranan penting sebagai wadah penyebaran maklumat. Apakah kemahiran asas yang perlu dimiliki oleh pengguna laman sosial itu sendiri dalam memilih sumber yang tepat dan sahih? Okey. Apa yang kita lihat sekarang, komputer sekarang ini berleluasa. Itu yang nombor satu. Komputer berada di tangan kita setiap masa.
Itu yang kedua. Kemudiannya internet membolehkan kita berkomunikasi dan kita berinteraksi dan berhubung antara satu sama lain dalam masa yang sama. Jadi ini kelebihan yang ada dengan komputer. Sekarang ni isu yang besar ialah kandungan yang ada dalam internet itu sendiri. Kandungan yang ada dalam contohnya yang disebut tadi media sosial ataupun social network seperti Facebook, Twitter, apa lagi lain, banyak yang lain, right? Tumblr, Instagram, right? Dan kalau kita tengok dalam handphone pula ada WhatsApp-nya, ada Telegram-nya dan lain-lain. Jadi kebanyakan semua maklumat yang ada ni, dia kalau kita boleh kategorikan, satu kategori ialah kategori maklumat yang baik, satu kategori yang kurang baik. Jadi ini kita kena balik-baliklah kepada pendidikan kita, supaya kita dapat kita filter, kita boleh memilih bahan yang sesuai. Khususnya kalau kita di universiti sini, bahan untuk pengajaran adalah banyak. YouTube itu saya jadikan sebagai satu sumber utama untuk pengajaran kita. Tetapi YouTube juga mempunyai barang yang tidak sesuai. Jadi yang ini kita perlu pantau, dan jika berlaku kita perlu tegur, alright? Dan kita hanya mencari benda yang sesuai untuk kita. Itu penting. Prof, soalan seterusnya maybe agak lari tajuk daripada yang kita soalan terdahulu. Dan kita sedia maklum bahawa Prof adalah salah seorang pengarah kepada Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nozairah, yang mana merupakan satu library, satu perpustakaan di Universiti Malaysia Terengganu. Rentetan kepada transformasi perpustakaan digital yang telah ditugaskan kepada Prof, apakah fokus utama yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu? Okey, library atau perpustakaan adalah satu kita kata ikon di universiti. Dia adalah satu tempat di mana pelajar dan pensyarah bertumpu untuk mendapatkan ilmu. Itu kelebihan library. Dan library yang selama ni kita tahu, dia mempunyai buku-buku, mengandungi buku-buku, menempatkan buku-buku. Jadi sekarang ni isu dalam era teknologi komputer di sini, dalam era teknologi digital sekarang ini, buku-buku ini boleh kita sebarkan secara digital, secara online, secara maya, kalau kita sebut begitu. Jadi kalau apa yang kita lihat, apa yang saya fahami sejak transformasi perpustakaan yang ada di library di UMT ke arah digital library atau perpustakaan digital, saya rasa ini sangat bertepatan dengan dipanggil futuristic teknologi yang ada. Selepas ini kita akan melihat capaian buku bukan hanya setakat hard copy saja, tetapi akan menjurus banyak kepada capaian buku-buku secara digital. Jadi usaha yang telah dilaksanakan di UMT, di Pusat Pembelajaran Digital kita memfokuskan kepada dua. Satu, pembangunan perolehan bahan-bahan digital, buku-buku digital, e-book sepertinya, dan juga kita memastikan, memperkasakan platform pembelajaran secara digital kita, e-learning kita. Jadi ini yang perlu kita perkasakan dari masa ke semasa. Seperti yang kita tahu, perpustakaan mempunyai dua konsep, iaitu tradisional dan perpustakaan digital. Bolehkah Prof jelaskan mengenai cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nozairah dalam mengubah bentuk perkhidmatan perpustakaan tradisional kepada perpustakaan digital? Kita mula UMT mula menubuhkan
pusat pembelajaran digital setahun yang lalu. Jadi kita masih belajar lagi bagaimana nak mengubah minda, khususnya minda kaki tangan kita untuk bagaimana menguruskan bahan digital kita. Tapi yang kita lihat ialah pelajar dan pensyarah banyak dah sekarang ni menjuruskan usaha mereka, aktiviti mereka ke arah digital. Jadi makna sekarang ni kita sebagai satu pusat pembelajaran digital, kita perlu peka, perlu respon kepada aktiviti-aktiviti yang ada yang dilakukan oleh yang kita kata pengguna perpustakaan kita. Jadi cabaran utama ialah kita masih ada lagi buku-buku yang berbentuk hard copy, dan dalam masa yang sama juga kita cuba menyediakan bahan-bahan dalam bentuk digital. Jadi sekarang ni ada setengah pihak, ada setengah pengguna dia masih lagi suka dan mementingkan pembacaan secara fizikal, buku fizikal di situ. Itu satu perkara. Alright. Dan satu perkara yang lain, ada juga pengguna kita yang ingin melakukan carian bahan dengan cepat, dan dia tidak mau baca buku yang tebal-tebal. Dia cuma nak ingin mencari bahan sedikit saja, dan ini yang perlu kita bantu. Dan ini memerlukan bantuan dari pegawai dan staf sokongan kita di perpustakaan. Yang ini kita perlu bentuk, pemikiran ini perlu kita bentuk untuk staf kita mengetahui teknologi, itu nombor satu, dan seterusnya boleh membantu pengguna kita dalam mencapai bahan-bahan digital. Jadi yang saya lihat sekarang ini, kita tidak boleh hanya meneruskan aktiviti-aktiviti secara tradisional. Dalam masa yang sama juga kita perlu menyediakan bahan-bahan dan aktiviti-aktiviti secara digital. Saya tertarik dengan penjelasan Prof mengenai kandungan bahan yang kita sediakan di perpustakaan. Jadi soalan saya seterusnya, apakah usaha yang boleh dilakukan dalam meningkatkan kandungan digital pusat pembelajaran tersebut yang tidak terlalu terikat dengan isu hak cipta? Okay. Dalam isu pembangunan bahan, content development, saya rasa kita berada di satu environment, satu persekitaran, satu institusi yang sangat-sangat sesuai. Kita berada di universiti dan kepakaran kita ramai di sini, apa yang dipanggil content expert. Kepakaran bahan tu ramai di sini. Jadi yang kita jangka, para penulis bahan itu ramai. Yang perlu kita gembelengkan sekarang ini ialah bagaimana library perpustakaan kita dapat membantu content expert di sini untuk membangunkan bahan digital. Contohnya kita telah memulakan pembangunan iBook. Alright, iBook bahagian pengeditannya kita bantu di pusat pembelajaran digital kita. Jadi ini satu usaha sinergi antara pembelajaran digital, pusat pembelajaran digital dengan pakar-pakar content expert yang ada di sini. Berdasarkan pada pengalaman Prof sebagai pengguna perpustakaan, apakah aplikasi yang boleh diambil daripada perkembangan ICT seperti yang iBook yang Prof cakapkan tadi dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pengguna perpustakaan? Okey, sekarang ini di library kita ada buku, juga di library kita sekarang kita ada digital book ataupun e-book. Jadi sekarang ni apa yang kita perlukan untuk membantu para pengguna kita, pensyarah dan pelajar kita, yang telah kita lakukan tahun lepas ialah kita telah membina satu portal
one stop center, kita kata itu, yang mana pengguna hanya perlu ke one stop center yang dipanggil Bahtera Ilmu yang kita bina tahun lepas. Dan daripada one stop center kita, Bahtera itu, pengguna kita boleh melayari bahan-bahan digital yang ada dalam repository kita. Jadi kita perlukan satu mekanisme itu untuk memudahkan pengguna mencari bahan-bahan secara sendiri. Jadi hanya yang diperlukan di sini apabila terdapat barang technical problem, kemahiran teknikal yang perlu pengguna pelajari, dan di situ kita perlu berikan support, berikan bantuan bagaimana untuk mencari. Itu nombor satu. Nombor dua ialah tentang bahan-bahan itu sendiri. Ialah kita pastikan bahawa bahan-bahan yang kita bina tidak bukannya melanggar batasan undang-undang. Jadi pembangunan bahan itu sendiri secara dalaman itu sangat besar. Okey, saya amat tertarik dengan penerangan Prof sebentar tadi, dan saya ada tertarik dengan satu tema yang dikatakan mode blended learning, yang mana diketengahkan oleh Prof dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Soalan saya, bolehkah yang berbahagia Prof menjelaskan sedikit mengenai model blended learning? Okey, mode blended learning adalah satu mode pengajaran yang menggabungkan pembelajaran dalam kelas, classroom learning dan e-learning. Jadi dalam classroom, dalam bilik kuliah, kita mengajar seperti biasa. Kita memberi kuliah, memberi lecture, dan para pelajar mendengar. Dalam masa yang sama dalam kuliah juga kita berinteraksi dengan pelajar secara aktif. Salah satu kajian sekarang ini ialah bagaimana kita ingin menjana pelajar yang aktif dalam bilik kuliah. Okey, sekarang ni pula kita berpindah kepada e-learning. E-learning adalah kaedah pembelajaran yang berteraskan komputer. Alright, jadi sekarang ini capaian bahan atau bahan-bahan sekarang ni berada dalam komputer. Bahan-bahan kita ada dalam server kita. Dan kita sekarang ini boleh menjalankan pembelajaran secara online, secara maya. Contohnya dalam kuliah saya sekarang ini, saya 1 jam memang kita laksanakan secara maya melalui video conferencing. Dan 2 jam lagi kita laksanakan dalam kuliah. Jadi apa yang kita cuba war-warkan kepada semua pensyarah di UMT ialah mode blended learning sini boleh kita laksanakan dengan mudah. Ada satu kaedah yang digunakan, flip classroom. Classroom yang terbalik. Kalau dulu flip classroom di sini ataupun kalau dalam kaedah pembelajaran pengajaran dulu, pensyarah datang beri kuliah dan pelajar balik buat homework. Tapi dalam flip classroom, pelajar buat homework dulu sebelum datang ke kuliah. Dan bahan-bahannya kita berikan secara digital, secara maya. Mereka boleh mencapai dulu bahan-bahan, buat pembacaan, buat assignment, tugasan dan sebagainya. Dan mereka datang ke dalam kuliah untuk berbincang dengan lebih lanjut lagi. Jadi ini dipanggil flip classroom. Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua ini, classroom learning dengan digital learning, kita akan dapat blended learning. Ini adalah soalan terakhir daripada pihak saya, Prof. Apakah nasihat yang berbahagia Prof kepada penyelidik muda UMT dan para pensyarah, khususnya dalam meningkatkan pencapaian kecemerlangan akademik di UMT? Dalam bidang akademik di UMT di sini, kita terlibat dalam 2 bidang, satu bidang pengajaran dan satu bidang penyelidikan. Saya rasa masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing dalam bidang penyelidikan. Tetapi ramai antara pensyarah kita menumpukan banyak masanya
dalam pengajaran. Dan apa yang saya lihat ialah dalam pengajaran teaching and learning juga kita boleh melakukan penyelidikan. Dalam salah satu bidang yang ada dalam teaching and learning yang memerlukan kajian, ia dipanggil Scholarship of Teaching and Learning, SOTL, SOTL. Jadi dalam bidang SOTL di sini pencara boleh menjalankan penyelidikan dalam teaching and learning. Tidak seperti pendidikan yang biasa secara fundamental yang ada. Jadi itu salah satu nasihat saya yang berkait dengan teaching and learning di UMT. Kita laksanakan pengajaran kita secara mode blended learning. Kemudiannya dalam masa sama kita menjalankan research dalam pembelajaran itu sendiri, dan kita boleh mencadangkan kaedah-kaedah yang lebih baik untuk memudahkan, untuk meningkatkan motivasi pelajar dan seterusnya. Jadi kalau kita balik pada kaedah satu lagi adalah penyelidikan, kita kadang-kadang memerlukan bantuan dari pelajar-pelajar postgraduate yang buat master, buat PhD untuk membantu kita. Jadi di sini kita memerlukan idea-idea yang baru untuk kita ketengahkan untuk pelajar-pelajar postgraduate laksanakan dalam kajian mereka. Jadi banyak input yang kita dapat daripada yang berbahagia Profesor Yazid, yang mana banyak menceritakan tentang mode blended learning dan pelbagai aplikasi-aplikasi yang boleh di-attachkan ke dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Sekian, itu sahaja temu buat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Cukup.